Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya akan ceritakan satu kisah seram yang dialami oleh seorang pemilik kedai makan. Let's go. Kisah ni berlaku pada tahun 2007. Pemilik warung yang saya ceritakan ni bernama Zali. Zali ni memang daripada sekolah dulu memang dia suka berniaga. Masa sekolah dulu dia jual jeruk. Jeruk kelubi dia jual. Selalunya jeruk dia memang habis lah setiap kali dia bawa pergi sekolah. Selalunya kawan-kawan perempuan dia lah yang order. Sekali order 2 bungkus, 3 bungkus sekali order. Dia memang minat berniaga. Bila dah habis sekolah, dia sambung minat berniaga dia tu. Dia ikut sepupu. Sepupu dia ada berniaga dekat pasar malam. Jual mi goreng. Macam-macam jenis mi lah. Kan biasa kalau kita tengok dekat pasar malam tu, yang ada jual kawah besar tu. Kawah besar, ada 2-3 kawah. Kuih tiaw ada, mi kuning, bihun goreng. Dia ikut sepupu dia tu lah, berniaga mi goreng. Kerana minat dia berniaga dan minat dia memasak, minat yang mendalam, dia ada niat untuk buka perniagaan sendiri, buka kedai makan. Jadi pengalaman dia pun dah ada sikit-sikit. Dia ikut sepanjang dia ikut sepupu dia tu, dia dah tengok macam mana orang berniaga. Walaupun berniaga kecil-kecilan, tapi dia dah start belajar lah. Sambil-sambil dia tolong dia berniaga tu, dia tolong sepupu dia berniaga tu, dia ambil lah ilmu sikit-sikit daripada sepupu dia tu, macam mana nak set up warung kecil, modal, lepas tu nak kira perbelanjaan semua, dah ada sikit-sikit ilmu. Masa Zali ni bekerja di pasar malam, dia dah ada kumpulkan sedikit modal untuk dia buka bisnes berniaga kedai makan dia tu. Dah kumpul sikit-sikit. Lepas tu dia ada juga buat pinjaman bank dan ada juga bantuan daripada ahli keluarga lah untuk modal permulaan bisnes dia. Zali juga rajin ikut kalau ada kursus perniagaan, kursus memasak, dia selalu pergi. Dia belajar macam-macam jenis masakan lah, masakan panas semua dia belajar. Jadi masa dia pergi kursus perniagaan tu, dia adalah ajar pasal strategi berniaga. Ada juga yang cerita pasal lokasi. Kalau kita nak buka satu-satu perniagaan ni, perlulah pilih lokasi yang strategi. Jadi Zali ni dia bukanlah duduk di kawasan bandar, dia duduk di kawasan kampung, di pinggir bandar. Bukan di pinggir bandar lah, jauh lah daripada bandar. Di kampung, di kawasan ladang sawit, ladang getah, di kawasan kebun, macam itulah kawasan sekitar dia. Dia adalah terfikir yang dekat kawasan ni tak ada lagi orang buka kedai makan ni, kurang lah, kalau ada pun jauh. Jadi peluang untuk dia lah tu. Jadi dia pilihlah satu lokasi kedai ni berhampiran dengan kebun getah dan kebun sawit. Dia warung dia tu, kedai makan dia tu ada dekat tepi jalan lah. Senang kalau orang tengok. Dari jauh pun boleh nampak warung kedai makan dia tu. Waktu operasi kedai makan Zali ni bermula pada 5 petang sampailah 1 pagi. Lepas dah buka kedai tu memang ramailah orang datang. Ada pekerja ladang, orang kampung, pekerja tempatan, pekerja asing pun ada, pekerja Indonesia, semua datang kat kedai dia. Orang suka datang ke kedai Zali ni sebab banyaklah sebab. Satu, masakan dia sedap. Dia buat masakan panas, macam-macam jenis masakan panas dia buat. Ada nasi goreng, mi goreng, tom yum, lepas tu ada mi sup, mi rebus, semua ada lah. Sup tulang, sup daging, semua ada jual. Harganya pun berpatutan. Zali dia tak jual mahal. Harga yang ditetapkan tu memang padan dengan taraf hidup penduduk sekitar tu lah. Pada awal mula-mula Zali buka kedai tu, dia tak ramai, dalam 2 orang ke 3 orang macam tu saja pekerja dia. Tapi bila dah lama beroperasi, Zali ni mampu membayar 5 orang pekerja. Tapi 5 orang pekerja tu pun bukannya orang luar, keluarga dia juga, keluarga jauh lah, makcik-makcik dia, sepupu dia yang jauh. Semua orang-orang berumur lah yang kerja kat situ. Lepas 2 bulan beroperasi, Zali ni ada terima rungutan daripada pekerja dia
yang buat rungutan tu adalah tukang masak dengan pembantu dapur. Dia orang komplain tulang yang dia orang siapkan untuk buat sup tulang biasanya hilang. Bila dah menuju tengah malam tu, dia orang pergi tengok dekat tepi periuk tu, tulang-tulang tu dah hilang. Kan biasa kalau nak buat sup tulang ni, dia orang prepare dulu barang-barang mentah tu, apa-apa yang perlu. Dia orang sediakan dulu tulang, letak dekat tempat penyediaan tu. Lepas tu dia orang buatlah sup pula, stok sup tu. Lepas tu bila dia orang tengok balik dekat tulang tu hilang. Biasanya kejadian tulang hilang ni jadi dekat-dekat pukul 12 tengah malam. Dekat kedai makan Zali ni ada satu lubang sampah. Lubang tu ada dekat belakang warung lah, jauh juga, lebih kurang dalam 50 meter macam tu ke belakang kedai, ada satu lubang sampah. Jadi bila pekerja-pekerja Zali ni nak buang sampah, dia orang akan terjumpa lah tulang-tulang yang hilang tu ada dekat kawasan lubang sampah tu, berselerak dekat situ. Ada satu hari ni Zali dia tak sihat, jadi dia tak ada kat kedai lah, dia duduk rehat kat rumah. Lepas tu Zali dia dapat mesej daripada pekerja dia, ada yang pembuat air, mesej daripada pembuat air. Pembuat air tu mesej Zali bagi tahu masa dia ke belakang kedai nak ambil air batu, sebab freezer air batu ada dekat belakang, kawasan belakang kedai. Masa dia nak ambil tu, dia ada terdengar bunyi dengusan binatang, macam binatang buas. Dengusan binatang di belakang kedai. Jadi si pembuat air ni dia pergi tengok lah, dia pergi suluh lah, takutlah ada binatang nak main dekat belakang tu, takut termasuk dalam kedai ke apa. Bila dia suluh, dia nampak ada satu lembaga sedang duduk mencangkung, sedang makan sesuatu dekat belakang kedai. Zali yang baca mesej tu cuma pesan dekat pekerja dia, jangan hebohkanlah pasal benda tu. Bacalah surah Quran apa-apa yang tahu, dan baca doa pendinding. Masa cuti hari raya, kedai Zali ni tutup seminggu. Pada tahun tu, Zali giliran dia beraya di rumah mentua lah, rumah isteri dia. Rumah isteri dia ni jauh, bukan di kawasan tu lah, jauh lah sikit. Lepas habis beraya, Zali dengan isteri dia ni pun balik lah. Zali dengan isteri dia balik lah, balik ke rumah tu. Dalam perjalanan balik, dia lalu lah di depan kedai makan dia. Masa lalu dekat depan kedai tu, isteri Zali ni tiba-tiba terperanjat. Isteri Zali sebut Astaghfirullahalazim dalam keadaan terperanjat. Zali pun terkejut jugalah. Kenapa? Lepas tu isteri dia ni cakap, bang, tengok kat kedai tu, saya nampak macam ramai orang je dekat kedai tu. Zali pun tengok lah, takut pencuri ke apa. Dia tengok, dia nampak ada banyak susuk yang berwarna putih, susuk lembaga yang berwarna putih, tapi tak berapa jelas sangat. Tapi susuk tubuh tu banyak dalam kedai. Bukan dalam kedai je, atas atap pun ada, dekat atas pokok pun ada, pokok yang sebelah kedai tu. Rata-rata benda tu duduk. Kawasan tu gelap, memang nampak ni lah, benda-benda putih tu memang jelas lah nampak. Zali tak tunggu lama, terus tekan minyak, terus belah dari situ, terus pergi dari situ. Masa tu baru dia teringat balik komplain yang dia dengar daripada pekerja-pekerja dia. Lepas kejadian tu, Zali dengan pekerja-pekerja dia memang dah tak sedar hati. Bila hari dah larut malam, menghala ke jam 1 pagi nak tutup kedai, memang dia orang rasa gelisah lah, memang rasa tak sedar hati je. Terutama sekali bila dia orang nak buang sampah dekat belakang. Pernah sekali tu, salah seorang pekerja Zali ni, masa nak buang sampah dekat belakang, dia ada terdengar bunyi macam kibasan kain. Macam kita kibas kain macam tu, dia bunyi macam mana, macam tu lah bunyi dia. Macam burung nak terbang pun ada juga. Burung nak terbang tu dia mengepak sayap dia tu, macam tu lah, tapi bunyi tu kuat, macam seolah-olah burung yang terbang tu besar. Memandangkan banyak sangat gangguan yang dihadapi oleh pekerja-pekerja Zali ni dan juga Zali sendiri, Zali mula pasang CD Quran, bacaan Quran di kedai dia. Bila dah hampir nak tutup kedai tu, dia pasang lah. Tapi kejadian seram memang tak berhenti. Pernah satu malam tu, bila dia orang nak tutup kedai, maknanya dah jam 1 lebih lah, 1 lebih pagi. Bila dah nak tutup kedai tu, Zali ni terperasan ada satu lelaki ni, seorang lelaki ni menuju ke kedai tu dan berlega-lega dekat depan kedai. Mula-mula dia tak berapa nampak.
Lepas tu dia terfikirlah, lewatnya pelanggan ni datang. Dah lah datang seorang-seorang, kita orang nak tutup kedai dah ni. Lepas tu tiba-tiba lelaki tu duduk mencangkung depan kedai, menghadap kedai. Bila Zali ni tengok betul-betul, lelaki tu tak ada kepala. Lelaki tu tak ada kepala. Mula-mula Zali ingat memang pandangan dia je, mungkin dia tersalah tengok. Jadi dia panggil lah pekerja-pekerja dia yang lain, suruh tengok. Pekerja-pekerja dia tengok, semua nampak, semua tengok benda yang sama. Lelaki tak ada kepala sedang duduk mencangkung di depan kedai. Lelaki tu duduk statik je, dia tak gerak pun. Bila dah nampak macam tu, semua orang takut nak balik. Tunggu memang lelaki tu tak pergi mana. Dia duduk je mencangkung kat situ. Memang tak ada siapa lah berani keluar. Last dia orang buat keputusan, kita tidur kat sini je lah. Sebab dekat kedai Zali tu, dekat belah belakang, ada satu bilik rehat. Ada sofa, semua ada lah. Lepas tu ada bilik semayang juga. Jadi dia orang bermalam kat situ. Takut sangat nak keluar. Zali ni bila dah banyak sangat gangguan macam tu, dia pun adalah panggil seorang ustaz untuk tengok-tengokkan kedai dia, apa yang tak kena sebenarnya dengan kedai dia. Jadi lepas ustaz ni dia tengok kedai Zali ni, ustaz tu bagi tahu kawasan tu memang kawasan benda-benda tu, dan benda-benda tu banyak dekat kawasan tu. Memang kawasan dia. Sebelum Zali buat kedai memang dah tempat dia, tempat asal dia. Dan benda-benda ni dia suka Zali buka kedai kat situ. Ustaz tu cakap benda tu dia tak ni pun, dia tak nak bagi tak nak kacau pun, cuma dia nak ajak bergurau. Dia nak ajak bergurau je. Tapi bila Zali fikir, betul juga, sebab dia punya pelanggan dia tak berkurang. Untung dia pun tak terjejas pun. Cuma yang masalah, dia orang ni rasa seram lah nak berniaga kat situ. Terutama sekali bila dah malam, bila nak tutup kedai tu yang paling takut. Jadi gangguan tu terus berterusan. Tak ada kesudahannya lah. Bila dah lama sangat hadap benda macam tu, Zali ni pun buatlah keputusan nak pindahkan perniagaan dia tu, nak sewa kedai lain lah. Nak buka warung di tempat lain. Di kawasan tu juga, cuma jauh lah daripada tapak lama dia tu. Mula-mula Zali ni risau juga, takut customer tak datang dah macam sebelum ni. Tapi bila dia dah betul-betul pindah lokasi kedai dia, pelanggan-pelanggan lama dia tetap datang sebab masakan dia sedap. Satu lagi harganya murah. Satu lagi memang dekat situ memang Zali aja yang buka kedai. Jadi pelanggan-pelanggan dia yang lama tetap datang. Zali rasa bersyukur lah sebab dia perniagaan dia tak terjejas. Di kalangan pelanggan-pelanggan lama dia ni, adalah yang bertanya Zali, Zali, mana budak perempuan 2 orang tu yang biasa ada dekat dapur tu? Zali pelik lah, budak perempuan. Zali heran macam tu. Dia cakap macam tu. Budak perempuan mana? Lepas tu pelanggan dia tu bagi tahulah. Aduh, dia buat tak tahu pula. Kan ada 2 orang budak perempuan biasa main-main dekat dapur tu. Mula-mula Zali fikir dia ni nak bergurau ke apa. Lepas tu yang lagi menghairankan Zali, bukan customer tu je yang cakap macam tu. Ada lagi 2-3 orang pelanggan dia yang lama yang cakap benda yang sama. Tanya kat mana budak 2 orang tu yang selalu main-main kat dapur. Yang peliknya Zali ni tak ada pekerja perempuan yang muda. Kalau ada yang muda pun lelaki. Kalau geng-geng perempuan ni semua taraf-taraf makcik dah. Semua orang tua dah. Alhamdulillah dekat lokasi baru ni Zali dengan pekerja-pekerja dia tak ada dah diganggu macam lokasi kedai makan dia yang sebelum ni. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, share dan like video saya, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.